Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami iaitu saya, Farah, Ainin, Fariha, Fairuz dan juga Haziq akan bercakap tentang penulisan kreatif yang berkaitan dengan aspek struktural, teknik penciptaan dan aspek pengajaran. Mari kita mulakan. Okay, untuk bahagian pertama iaitu saya akan menyatakan maksud rangkap pertama iaitu penyajak menggambarkan sesebuah negara itu sangat indah kerana dikelilingi dengan pelbagai keindahan alam seperti gunung, laut dan pulau. Namun, penulis juga dia mempersoalkan pula bagaimana jika negara itu kehilangan alam semula jadi. Sudah pastinya banyak perkara yang tidak dapat dilakukan dan boleh menjejaskan kehidupan di negara itu. Okey, pergi ke rangkap seterusnya. Pada rangkap yang kedua, penyajak ini membayangkan bahawa negaranya adalah sangat indah dan juga gagah perkasa. Tapi penyajak tersebut juga sedar bahawa kita ni tidak boleh berharap ataupun bergantung semata-mata pada mimpi sahaja. Jadi kerana kita tak boleh hidup selamanya di atas muka bumi. Pada akhirnya kita akan mati juga dan meninggalkan dunia. Untuk rangkap yang ketiga, di dalam rangkap ini, penyajak menyatakan bahawa Malaysia telah berkembang daripada negara yang kecil menjadi sebuah negara yang berkembang pesat. Walaupun negaranya yang kecil, namun namanya tersohor di mata dunia. Terusnya, Dalam untuk rangkap keempat pula, rangkap keempat ini penyajak menyatakan Malaysia bukan lagi sebuah negara yang kerdil dan tidak punya apa-apa. Walaupun negara kita gah membangun dan maju, tetapi kita tidak mengamalkan sikap sombong. Bukan sahaja membangun dari segi ekonominya, malah negara kita sudah banyak melahirkan para penulis hebat mahupun penyanyi dan juga pelukis yang terkemuka setanding dengan para ahli seni dan sastra di luar negara. Masuk rangkap kelima ialah penyajak menyarankan kita membaca dan menghayati karya yang ditulis oleh Tun Sri Lanang, Gakbar dan Kerismas. Dalam karya mereka terselit sejarah Melayu, kisah perjuangan kebangsaan dan usaha mengangkat martabat bahasa dan bangsa Melayu. Syair, pantun, seloka dan teka-teki merupakan warisan puisi tradisional yang menjadi keagungan bangsa Melayu. Seterusnya, Baiklah, kita pergi kepada bahagian seterusnya iaitu tema. Sajak bacalah dalam bahasamu ini bertemakan tentang negara kecil yang sedang membangun. Seterusnya, bahagian seterusnya adalah persoalan. Persoalan yang pertama adalah negara yang kaya dengan alam semula jadi. Indah dan sempurnanya pemandangan negara itu jika dilengkapi dengan pelbagai keindahan alam seperti gunung, laut dan pulau. Persoalan yang kedua adalah negara kecil yang mencapai kemajuan, iaitu di mana Malaysia merupakan sebuah negara yang kecil tetapi telah meraih kemajuan setanding dengan negara-negara yang lain. Persoalan yang ketiga iaitu sasaran sesebuah negara dalam industri, iaitu negara Malaysia mengeluarkan industri automobil keluaran tempatan dan mengharapkan kereta keluaran tempatan ini digunakan ke serata dunia. Persoalan yang terakhir adalah kesedaran tentang hakikat sebuah negara, iaitu negara Malaysia perlu akan kedudukan negara di mata dunia dan negara Malaysia masih dalam proses membangun untuk menjadi seperti negara-negara yang lain. Baiklah, dalam nada dan sajak, nada dan bentuk sajak pula, nada bagi sajak ini adalah bernada oda ataupun pujaan. Kerana sajak ini penuh dengan kata-kata pujian dan juga semangat yang menyanjung tinggi negara Malaysia. Seterusnya, bentuk sajak ini berbentuk bebas. Terdiri daripada 5 rangkap, rima akhir bebas dan tidak terikat, 6 hingga 10 baris rangkap, 3 hingga 10 perkataan sebaris dan 7 hingga 21 suku kata dalam sebaris. Baik, seterusnya. antara gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi huruf vokal dalam satu baris. Contoh pengulangan bunyi vokal A, iaitu kata orang negara itu hutan, tasik, pulau dan lautannya. Contoh lain, pengulangan bunyi vokal I. Kita telah berdiri dan mengenali diri. Seterusnya, aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi huruf konsonan dalam satu baris. Contoh, pengulangan bunyi konsonan N, iaitu pohon-pohon, daun, mayang, buah dan akar memberi kehidupan. Contoh lain, pengulangan bunyi konsonan M,
iaitu membaca Gotti, Mishima, Camus dan Churchill. Seterusnya anafora. Anafora ialah pengulangan kata di awal baris. Contoh, negaraku adalah mimpi yang indah, mimpi yang besar. Negaraku adalah saga dan wira yang menjelajah benua. Pengulangan anafora ialah negaraku adalah. Contoh kedua, yang pulang dengan segala muatan, yang mati angin dan cahaya di lautan. Pengulangan anafora ialah yang. Seterusnya, responsi. Responsi ialah pengulangan kata di tengah baris. Contoh, hutan rimba jadi belukar, gunung ganang jadi danau. Contoh responsi ialah jadi. Contoh kedua, merendah tetapi tidak rendahkan diri, meninggi tetapi bukan suaranya. Responsi yang terdapat dalam baris ini ialah tetapi. Seterusnya repetisi, pengulangan kata dalam baris yang sama. Kita akan mati, akhirnya mati. Pengulangan dalam baris ini ialah mati. Bacalah dan bacalah dalam bahasamu. Pengulangan repetisi dalam baris ini ialah bacalah. Seterusnya metafora, contohnya mata dunia. Kata ganda, contoh pohon-pohon, gunung ganang, teka-teki. Unsur alam pula seperti gunung, hutan, tasik, pulau, lautan dan sebagainya. Singkop pula ialah singkatan perkataan. Contoh, tapi itu hanya sebahagian daripada pemandangan yang sempurna. Dalam baris ini, tapi merupakan singkop. Contoh lain, kita tidak boleh kaya dengan puisi. Dalam baris ini, tak merupakan singkop. Seterusnya, Ada 5 nilai yang kita nak perolehi daripada subjek ini, iaitu nilai kesedaran, nilai penghargaan, nilai patriotism, nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. Seterusnya adalah pengajaran. Jadi pada waktu pengajaran ini adalah kita mestilah sedar bahawa negara kita ni adalah sementara kerana kita tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang melampaui batas sehingga boleh menjejaskan nama negara. Kedua, kita perlulah menghargai jasa-jasa penulis karya terdahulu. Yang ketiga, kita hendaklah menanam sifat cinta akan negara dalam diri kita. Keempat, kita haruslah berfikir rasional terhadap sesuatu perkara yang akan datang. Dan yang kelima adalah kita mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, yang seterusnya kita beralih kepada cerpen, iaitu kami menggunakan cerpen sebatang pen. Okey, untuk bahagian tema, cerpen sebatang pen bertemakan tentang keisafan seorang lelaki terhadap kesilapannya yang dahulu. Terusnya, persoalan pertama adalah keberanian dalam mengakui kesilapan. Persoalan kedua ialah kegigihan dalam menuntut ilmu. Persoalan ketiga ialah kasih sayang terhadap ahli keluarga. Persoalan yang terakhir ialah menghormati orang tua. Seterusnya ialah binaan plot. Pada pengenalan, di bahagian ini, cerpen ini menceritakan tentang Napi, seorang yang kuat beribadah. Dia bakal mengerjakan fardu. Namun, beliau teringat kata-kata seorang ustaz yang memberi ceramah di masjid, iaitu Ustaz Zaki, bahawa sesiapa yang ingin mengerjakan haji, dia mestilah membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dia tidak pernah berkelahi, bertengkar, membuat kutukan dan melakukan umpatan. Namun, ada sebuah kisah yang disebabkan oleh sebatang pen yang menyebabkan jiwanya tersentuh dan rasa berdosanya yang dahulu. Seterusnya, dalam bahagian perkembangan, sebuah peristiwa telah mengganggu ketenteraman jiwanya. Napi teringat kisah 30 tahun lalu. Napi telah mencuri sebatang pen di kedai Pak Abu. Napi nekat dan memberanikan diri untuk menemui dan memohon maaf kepada Pak Abu. Semasa Napi memikirkan perkara ini, dia didatangi kehadiran isterinya, Zizah, yang membawa berita bahawa anaknya Milah inginkan sebuah komputer. Napi menuruti sahaja kehendak anaknya. Seterusnya, untuk bahagian perumitan, maafkan saya, Napi teringat akan jasa pencuri itu terhadapnya sehinggakan dia dapat pekerjaan yang bergaji tinggi. Dia teringat pertemuannya dengan Ustaz Zuki di mana dia telah menceritakan tentang pen yang dicuri itu. Ustaz Zuki telah menasihatkan kepada Napi agar berjumpa dengan Pak Abu dengan menceritakan segalanya tanpa ada rasa malu kerana untuk tujuan bersihkan dirinya sebelum berangkat ke Mekah. Napi akur dan berazam untuk bertemu dengan Pak Abu bagi memohon keampunan atas kelakuannya yang telah mencuri sebatang pen di kedai Pak Abu. Seterusnya adalah klimaks. Klimaks di mana
kemuncak di dalam cerpen tersebut, iaitu pada bahagian klimaks pula, selepas solat asar di masjid, Napi telah memberanikan dirinya berjumpa dengan Pak Abu. Napi terpaksa menebalkan mukanya bersemuka dengan Pak Abu semata-mata untuk mengakui akan kesalahannya suatu ketika dahulu. Ketika bertemu Pak Abu di rumahnya, Napi mencapai tangan Pak Abu lalu mencium lembut dan melutut di hadapan Pak Abu sambil meminta ampun akan kesalahannya kerana mencuri sebatang peng di kedai Pak Abu ketika di bangku persekolahan dahulu. Kemudian, Napi memberi kotak pen parker kepada Pak Abu sebagai ganti sebatang pen yang dicurinya dahulu. Seterusnya, Cerita ini mencapai tahap peleraian apabila Napi tu mengakulah kesalahan dia terhadap Pak Abu yang mencuri sebatang pen daripada kedai Pak Abu. Jadi Napi menyesal dan mohon maaf kepada Pak Abu, dan Pak Abu tu memaafkan Napi dan menghalalkan pen tersebut. Pak Abu juga tersenyum dan ucapkan terima kasih terhadap pen parker yang diberi oleh Napi tersebut. Jadi di sini Pak Abu telah maafkan segala kesilapan Napi dan juga mereka berpelukan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Abu, dan Napi juga memohon diri untuk pulang dan kepalanya terasa ringan dan dadanya rasa lapang. Beralih kepada bahagian seterusnya, itu watak dan perwatakan. Watak utama adalah watak Napi. Napi ialah suami kepada Zia dan ayah kepada Mila. Dia bekerja sebagai pegawai daerah dan pernah memegang jawatan sebagai pegawai takbir dan diplomatik. Napi merupakan seorang yang penyayang di mana dia memenuhi segala permintaan Mila yang inginkan komputer untuk belajar. Napi juga merupakan seorang yang kuat berusaha di mana Napi belajar dengan bersungguh-sungguh sehingga kan dia dapat menyambung pengajiannya di universiti. Dan seterusnya, Napi seorang yang menghormati orang tua di mana apabila Napi berjumpa dengan Pak Abu, dia bersalam dengan mencium tangan Pak Abu terlebih dahulu. Napi juga merupakan seorang yang taat pada perintah agama di mana Napi sembahyang asar di masjid dan dalam proses untuk pergi menunaikan haji di Mekah. Watak yang seterusnya? Watak seterusnya ialah Pak Abu. Pak Abu memiliki perniagaan kedai runcit pada zaman mudanya. Pak Abu seorang tua yang uzur. Contoh, Pak Abu sembahyang dengan duduk di atas kerusi dan hanya ke masjid pada hari Jumaat. Pak Abu seorang yang pemaaf. Contohnya, Pak Abu memaafkan kesalahan Napi mencuri sebatang pen di kedainya walaupun sudah 30 tahun berlalu. Pak Abu seorang yang penyabar. Contohnya, Pak Abu tidak memarahi Napi setelah Napi berterus terang bahawa dia telah mencuri sebatang pen di kedai Pak Abu. Malah Pak Abu hanya menganggap Napi budak kecil yang nakal ketika itu. Seterusnya, Watak Ziza. Ziza ini adalah seorang isteri kepada Napi dan dia juga adalah seorang yang sangat patuh dan juga taat kepada suaminya. Contohnya Ziza tu patuh arahan suaminya apabila suami dikata jangan sentuh pen di atas meja tersebut. Jadi Napi Ziza itu turuti. Kemudian Ziza juga seorang yang penyayang. Contohnya Ziza itu menarik sebuah kursi lalu duduk sebelah Napi dan mendengar segala kisah-kisah silam Napi. Dan yang ketiga, Ziza adalah seorang yang tidak jujur lah kerana Ziza cuba untuk melarang suaminya untuk berjumpa dengan Pak Abu, sedangkan Napi tu nak minta maaf kepada Pak Abu atas kesilapan yang lalu. seterusnya teknik float, teknik pemberian. Penulis memberikan sebatang pen. Contohnya, di hadapan Napi, sebatang pen telah berusia 30 tahun lalu tetapi pen itu tidak digunakan lagi. Seterusnya, teknik imbas kembali. Penulis menggunakan teknik imbas kembali untuk menceritakan peristiwa yang dialami oleh Napi sepanjang hidupnya atas jasa sebatang pen. Napi telah lulus semua peperiksaan atas jasa sebatang pen. Dia telah mendapat kerja sebagai PTD. Dengan jasa pen itu membolehkan dia menerima gaji beribu ringgit. Seterusnya, teknik imbas muka. Penulis menggambarkan kemungkinan fardu haji Napi dan Zizah tergantung jika Napi tidak memohon maaf kepada Pak Abu. Contoh, Zizah mempersoalkan Napi terlalu takutkan kerana sebatang pen. Napi berasa dia berdosa pada Pak Abu sedangkan ianya hanya sebatang pen. Seterusnya, teknik dialog. Perbualan Napi dan isterinya. Contoh, Nilah telefon dia nakkan komputer, kata Zizah. Okey, jawab Napi. Abang okey saja dengan kehendak Nilah, nanti manja pula budak itu. Seterusnya, teknik suspend. Pembaca tertanya-tanya sama ada Pak Abu naik berang setelah mengetahui perkara sebenar atau beliau memaafkan Napi. Teknik kejutan.
Pak Abu terkejut dengan kehadiran Napi ke rumahnya dengan menghadiahkannya sebatang pempaka yang dibungkus dalam sebuah kotak. Contohnya, apa hajat tuan kemari? Tanya Pak Abu. Napi segera menyerahkan kotak pempaka itu kepada Pak Abu. Apa ini tuan? Pak Abu membuka kotak itu, dinampak sebatang pempaka. Seterusnya, Gaya bahasa dalam cerpen ini yang dapat saya senaraikan adalah yang pertama anafora, iaitu pengulangan kata di awal baris. Yang kedua adalah responsi, iaitu pengulangan kata di tengah baris. Seterusnya adalah personifikasi, iaitu memberi sifat atau perbuatan manusia kepada sesuatu benda. Yang seterusnya adalah singkup. Yang metafora ini pula saya tersalah masukkan, saya lupa untuk buang. Dan yang terakhir adalah citra. Seterusnya ialah latar. Terdapat 3 latar iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Antara latar tempat ialah kedai Pak Abu, masjid, bilik kerja Napi dan rumah Pak Abu. Seterusnya ialah latar masyarakat, ada 3 iaitu masyarakat yang penyayang, masyarakat yang pemaaf dan masyarakat yang mengaku kesalahan. Yang ketiga ialah latar masa iaitu pada waktu petang. Iaitu selepas Napi menunaikan solat asar, dia terus pergi ke rumah Pak Abu untuk meminta maaf atas kesalahannya. Seterusnya, Yang seterusnya nilai dalam cerpen sebatang pen iaitu nilai kesedaran. Napi ni sedar bahawa dosa ni yang pernah mencuri sebatang pen daripada Pak Abu. Nilai keinsafan Napi ni insaf tentang perbuatannya yang telah mencuri di kedai Pak Abu dahululah, iaitu curi pen. Kemudian nilai dedikasi, Napi telah belajar bersungguh-sungguh sewaktu di bangku sekolah sampailah berjaya bekerja sebagai PTD. Kemudian nilai keberanian, Napi berani untuk berjumpa Pak Abu dan mohon maaf atas kesilapan yang pernah dilakukan dahulu. Kemudian nilai hormat menghormati, contohnya Napi hormat Pak Abu kerana Pak Abu lebih tua dan dia sebelum masuk ke rumah bagi salam dan mencium tangan Pak Abu. Kemudian nilai tanggungjawab, Napi sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab menjalankan tugas ke atas kedua anaknya lah. Jadi Napi juga sebagai seorang anak, dia sempat untuk menghantar ibunya ke Tanah Suci Mekah. Berikutnya, nilai penghargaan. Napi menjaga sebatang pen tu seperti menjaga emas daripada awal sekolahan sehinggalah sekarang pen tu masih ada dengan dia. Kemudian nilai kejujuran. Napi berterus terang kepada Ustaz Zuki bahawa dia pernah mencuri sebatang pen daripada kedai Pak Abu. Nilai pemaaf. Pak Abu sendirilah yang memaafkan kesilapan Napi dan juga nilai ketaatan, iaitu Napi taat kepada segala suruhan dan perintah Allah dan ingin menebus dosanya yang lalu. Terusnya, pengajaran iaitu kita hendaklah sedar akan dosa kita yang pernah lakukan. Dan juga kita haruslah dedikasi ketika mencapai cita-cita kita. Kita hendak juga berani meminta maaf atas kesilapan yang pernah kita lakukan. Dan juga kita perlulah hormat kepada orang tua kerana dia adalah lebih berpengalaman. Yang seterusnya, kita mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Seterusnya adalah kita perlulah sentiasa bercakap benar dan jujur kepada orang lain. Contohnya, Napi bersalah tetapi dia terus terang kepada Ustaz Zuki yang bahawa dia pernah mencuri. Yang berikutnya adalah kita harus taat kepada segala perintah Allah supaya kita sedar diri mengejar dan mengejar keampunan daripada Allah lah. seterusnya ialah teknik penciptaan iaitu puisi. Dalam teknik penciptaan puisi terdapat imejan iaitu contoh imejan ialah kata orang itu gunung, hutan, tasik, pulau dan lautan. Ini menunjukkan imejan yang terdapat di dalam puisi ini. Seterusnya adalah diksi. Diksi yang terdapat dalam teknik penciptaan puisi ini adalah diksi yang menggambarkan sebuah negara seperti negara itu gunung, hutan ataupun tasik. Diksi yang kedua adalah diksi yang menggambarkan unsur alam seperti hutan, alam, buah dan angin. Diksi yang ketiga adalah diksi yang memperlihatkan kemajuan seperti menjelajah benua dan berubah. Seterusnya adalah nada. Nada seperti yang saya katakan tadi ialah nada oda ataupun pujaan kerana sajak ini mengandungi penuh dengan kata-kata pujian dan juga semangat yang menyanjung tinggi negara Malaysia. seterusnya ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini ialah asonansi, aliterasi, anafora. Sebelum ini saya sudah terangkan di bahagian teknik struktural, iaitu untuk puisi. Seterusnya adalah bahasa kias. Antara bahasa kiasan yang digunakan oleh Bahazin dalam karya Bacalah Dalam Bahasamu adalah bagaimana mati angin, hujan dan cahaya. Negaraku adalah sagana wiraya menjelajah benua. Pantai telah tercemar, hutan rimba menjadi berluka, gunung gandang dari danau dan pulau berubah jadi tebing dari desa ke bandar.
Kemudian agar kau tidak menjadi perantau yang pulang dengan segala muatan dan yang mati angin dan cahaya di lautan. Seterusnya adalah kesan jua ataupun bentuk puisi yang seperti yang saya katakan tadi, iaitu sajak ini berbentuk bebas. Dia terdiri daripada 5 rangkap sahaja, rima akhir bebas dan tidak terikat, 6 hingga 10 baris rangkap, 3 hingga 10 perkataan sebaris dan 7 hingga 21 suku kata sebaris. Seterusnya ialah teknik penciptaan. Dalam teknik penciptaan, akan adanya unsur intelek iaitu syarat untuk menunaikan fardu haji. Sesiapa sahaja yang berhajat hendak menunaikan fardu haji mestilah membersihkan dirinya terlebih dahulu. Maksudnya, melakukan beberapa perkara yang membabitkan diri dengan Allah dan juga manusia. Seterusnya, emosi iaitu perasaan sedih. Di sini digambarkan Nafi, seorang pelajar yang miskin kerana dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, membawa bekal nasi goreng dan air kosong. Ibunya pula tidak memberikan wang saku. Seterusnya, imajinasi. Nafi terbayangkan dirinya sewaktu kecil. Dia nampak dirinya dalam kedai Pak Abu. Ketika itu, dia berada dalam darjah 5 sekolah rendah. Dia nampak dirinya mencapai pen dalam almari kaca di kedai Pak Abu. Seterusnya ialah teknik. Sebelum ini saya telah terangkan di bahagian teknik struktural iaitu teknik plot. Seterusnya, Okey, kita beralih kepada aktiviti semasa PDP. Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti tayangan video iaitu di mana guru meminta seminggu awal untuk murid-murid menyiapkan aktiviti dekon. Kemudian guru akan menggabungkan video tersebut dan akan ditayangkan kepada murid. Kemudian selepas tayangan video tersebut, guru bertanyakan kepada murid mengenai tema dan juga persoalan yang murid dapat faham di dalam video yang mereka hasilkan itu. Dan hasilnya, aktiviti sedemikian, murid dapat memahami intipati dalam video dekon tersebut. Teknik mendeklamasikan sajak. Teknik ini adalah membaca puisi dengan menggunakan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Sajak dideklamasikan dengan menggunakan ketinggian suara dan irama yang sesuai. Murid mendeklamasikan sajak bacalah dalam bahasamu karya Bahar Zain dengan menggunakan nada oda ataupun pujaan. Sajak ini dideklamasikan dengan penuh semangat kerana sajak ini berkaitan dengan sebuah negara yang sedang membangun dalam mencapai kemajuan. seterusnya ialah bahan. Bahan yang digunakan ialah tayangan video dekon sajak bacalah dalam bahasamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua anak-anak murid cikgu sekalian. Waalaikumsalam cikgu. Khabar semua hari ni? Semua sihat ya? Sihat. Mantul. Aku suka semangat kamu hari ni. Jadi, sebagaimana cikgu bagi tahu hari ni, kita nak tengok video dekon kamu semua. Ya, seperti minggu lepas. Seperti minggu lepas cikgu arahkan kamu semua untuk lakonkan dekon tu dan dalam bentuk video. Kemudian cikgu akan gabungkan. Hari ini cikgu dah gabungkan dan cikgu akan tunjuk video itu. Jom sama-sama kita tengok. Jom. Kata orang, negara itu gunung, hutan, tasik, pulau, dan lautannya. Pohon-pohon, daun, mayang, buah, dan akar memberi kehidupan. Tapi itu hanya sebahagian daripada pemandangan yang sempurna. Bagaimana kalau mati angin, hujan, cahaya? Perahu tidak akan berlayar dan perantau hilang pedomannya. Negaraku adalah mimpi yang indah, mimpi yang besar. Negaraku
adalah Saga dan Wira yang menjelajah benua. Tetapi, kata orang, kita tak boleh hidup atas mimpi. Kita tak boleh kaya dengan puisi. Kita tak boleh ke syurga dengan industri. Kita akan mati. Akhirnya mati. Pantai telah tercemar, hutan rimba jadi belukar, gunung ganang jadi danau, pulau berubah tebing, dari desa ke bandar. Kita telah membuka mata dunia. Malaysia, negara kecil, telah jauh ke muka. Malaysiaku telah menebus kehinaan, merendah tetapi tidak rendahkan diri, meninggi tetapi bukan suaranya. Kita tidak malu mendengar Bach, Beethoven atau Kitaro, membaca Goethe, Mishima, Camus atau Khairin. Kita adalah pewaris dan warga dunia yang melihat Monet, Gauguin, Effendi atau Basuki. Kita telah berdiri dan mengenali diri. Tetapi kasihan, mimpi kita berlebihan. Bacalah Tun Sri Lanang, Zakba dan Christmas. Di sanalah terhimpit sejarah dan kepahitan. Di sanalah tersirat mimpi dan perlawanan. Dilestarikan oleh pantun, syair seloka dan teka-teki. Bacalah dan bacalah dalam bahasamu agar kau tidak jadi perantau yang pulang dengan segala muatan, yang mati angin dan cahaya di lautan. Best tak semua? Best. Best. Best untuk kamu semua. Ini hasil kerja kamu semua ni. Percubaan pertama dah cantik macam ni. Belum lagi kita buat yang betul-betul pementasan drama. Saya suka. Wow. Jadi kamu semua faham ya sajak itu mengenai apa? Faham cikgu? Faham? Faham tentang negara kita. Ya. Baik. Saya akan bagi tahu tema dulu sejarah sajak ini tentang apa. Tema sajak ini adalah berkaitan negara kecil yang sedang membangun. Macam negara kita, memang negara kita ni Malaysia, semua orang tahu Malaysia ni sebuah negara yang kecil. Tetapi mempunyai hati dan semangat yang jitu untuk membangun setanding negara-negara maju yang lain. Jadi kita semua warga Malaysia kena bangga dan kena usaha untuk menjadikan negara kita sebagai negara yang maju. InsyaAllah. Betul cikgu, Ya. betul. Setuju. Betul. Setuju-setuju ni cikgu nak tanya soalan. Takut. Alamak, Jangan cikgu nak tanya apa? Ya, soalan cikgu macam ni. Senaraikan persoalan-persoalan yang terdapat di dalam sajak ini seperti yang cikgu ajar minggu lepas. Senaraikan. Weh, Saya tahu, Aini, apa? saya nak bagi satu contoh. Ya. Dalam persoalan yang terdapat di dalam sajak tadi, kita dapat tahu bahawa negara kita kaya dengan alam semula jadi. Pandai. Betul saya setuju. Cikgu saya nak cuba saya. Okey. Farah pula. Saya rasa macam berdasarkan apa yang kita dah deklam tersebut, saya rasa persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut adalah tentang negara kecil yang capai kemajuan.
Betul tak cikgu? Betul Sebab lah. saya perhatikan dalam rangkap yang ketiga, dia ada cakap pasal tentang perubahan daripada desa ke bandar. Jadi saya rasa kalau itu adalah persoalan yang terdapat dalam sajak bacalah dalam bahasamu ini. Pandai. Yeay. Ya betul lah tu. Um, Pandai. Lagi? Saya cikgu, saya. Fairuz. Saya rasa kan persoalan dia tentang sasaran sebuah negara dalam industri. Sebab rangkap kedua tu ada sebut tentang industri. Saya rasa yang itulah persoalan dia. Cikgu rasa macam mana? Betul tak? Cikgu rasa betul lah tu. Cikgu. Saya pun Ya. nak cuba juga. Ya, Fariha, cuba. Persoalan yang terdapat dalam sajak bacalah dalam bahasamu ni, saya rasa kesedaran tentang hakikat sebuah negara. Dan saya tengok daripada segi keseluruhan sajak, saya perasan negara Malaysia ni dia perlu sedar akan kedudukan negara di mana dia nak setanding dengan negara maju yang lain. Betul tak cikgu? Pandai. Hebatlah Fariha. Wah, Fariha ni pandai kan? Biasalah. Dia berisi. Tanya soalan kamu boleh jawab. Ni yang saya malas ni. Apa-apa pun tahniah semua sebab dapat jawab soalan cikgu. Minggu depan ada peperiksaan. Tak ada lagi. Minggu depan kita teruskan kelas macam biasa. Okey. Okey cikgu. Best. Cikgu terima kasih. Best. Sama. Minggu depan kita jumpa Syair pula Okey Betul cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Bye. Apa cikgu?